Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Abang dah sentuh ke tadi? Tak ada detuk. Hanya sentuh kan? Tak ada, aku pergi masuk bilik. Detuk tadi ada. Assalamualaikum, tes suara. Okey, dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Clear. Waalaikumsalam. Dengar Ustaz sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah dengar. Waalaikumsalam. Suara clear Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar Ustaz sekarang. Okeylah, dekat Facebook pun saya dah share. Okey, saya Salam Ustaz. Dengar clear Ustaz. Dengar. Silakan Ustaz Atiqullah, kita boleh mula. Assalamualaikum semua. Semalam. Tak dengar tu Ustaz Atik. Sekejap ni saya nak rename dulu. Saya terkeluar tadi, jadi kena rename balik. Okey, baik tuan-tuan boleh mutekan mic masing-masing ya. Kita nak mula dah. Nanti kita mula ya insya-Allah. Boleh insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Haji Amir Sufri Nizam bin Sya'ari, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Haji Radhi bin Qamar Al-Hailan selaku penceramah jemputan, tuan-tuan para pegawai masjid seluruh negeri Perak, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah dengan izinnya malam ini kita merupakan malam yang kedua bagi minggu kedua bulan September ini. Kita bersama-sama dengan Al-Fadil Tuan Haji Radhi bin Qamar Al-Hailan dalam menjayakan kursus pemantapan bacaan tahsin at-tilawah, dan insya-Allah selepas ini kita berbaki lagi 4 sesi lagi, dan malam ini adalah merupakan sesi yang keempat. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan di atas penyertaan dalam menjayakan kursus kita pada kali ini. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita membuka pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan Allah sekalian, sebagaimana biasa sebelum saya menyerahkan kepada Ustaz Radhi, saya nak ingatkan untuk pegawai masjid, sila isi link kehadiran tuan-tuan sehinggalah berakhirnya jam 12 malam ini. Dan alhamdulillah malam ini kita telah pun boleh kata orang tu dapat mengatasi masalah semalam. Kita semalam tak dapat nak menembusi ruangan Zoom ni melepasi 100 penyertaan. Jadi alhamdulillah hari ini nampaknya kita dah dapat atasinya. InsyaAllah tuan-tuan boleh terus mengikuti pengajian ini di ruangan Zoom. Dan selebihnya tuan-tuan kalau sekiranya ingin mengikuti pengajian ini di FP Live bahagian pengurusan masjid pun tak ada masalah. Jadi tuan-tuan ada dua pilihan, ruangan Zoom ataupun FB bahagian pengurusan masjid. Jadi saya kira perkara ini jelas, dan untuk itu saya teruslah menyerahkan majlis ilmu kita pada malam ini kepada Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Qamar Al-Hailan. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Atiqullah selaku pengerusi pada malam ini. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Amir Sufyan Nizam, kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, semoga anda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberi lagi kesempatan untuk kali yang keempat. Kita telah pun bersua kali yang keempat, di mana pada malam ini masih lagi saya nak membincangkan tentang sebutan-sebutan apabila kita dapat lihat pada beberapa orang yang telah pun menyumbangkan bacaan mereka. Terima kasih di atas komitmen tuan-tuan semalam. Di mana saya lihat ada satu perkara penting yang perlu kita ambil perhatian. Selain daripada kita mengetahui makhraj huruf dan juga kita mengetahui sifat huruf. Dua benda ni tak boleh tidak tuan-tuan ya. Sifat huruf dan makhraj huruf, dua perkara ni tak boleh tidak. Orang yang nak menjadi imam, orang yang dilantik sebagai imam, ataupun kita yang nak sembahyang, bukan imam saja sebenarnya. Tuntutan membetulkan sebutan ini bukan hanya imam, menjadi tuntutan kepada seluruh umat Islam, di mana mereka wajib menunaikan salat. Di mana dalam salat itu ada bacaan rukun. Yang kita sedia maklum, termasuklah rukun dia ialah rukun qauli surah Al-Fatihah. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bacaan rukun qauli yang kita katakan ini ialah bacaan yang mesti dibaca dan mesti betul sebutannya. Jadi kalau kita nak tahu sebutan kita itu betul atau tidak, di mana kayu ukurnya? Bagaimana kita nak mengukur sebutan kita itu betul atau tidak? Tak lain dan tak bukan, kita kena ada ilmu yang utama, iaitu ilmu yang berkaitan dengan makhraj huruf dan juga yang berkaitan dengan sifat huruf. Baru kita boleh declare ataupun kita boleh katakan bacaan kita itu betul mengikut seperti yang kita kehendaki. Kita tak nak kita baca tu main ikut aja, ya tak ya. Kita sendiri pun was-was. Betul ke tak betul bacaan aku ni? Ataupun tuan-tuan pergi cari mana-mana guru yang boleh membetulkan bacaan kita. Mesti tasmik bacaan itu dengan guru. Mesti betulkan, mesti tashihkan bacaan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita lihat daripada beberapa pembaca pada siri-siri yang lalu, saya dapati dari segi mempraktikkan ataupun mengamalikan huruf-huruf yang berbaris itu.
saya lihat berlaku sedikit masalah di situ kerana kita baca tak ikut baris tu. Saya sebut lagi sekali. Orang Arab sebut fathah. Orang Melayu sebut atas. Sebenarnya fathah itu nak menggambarkan ataupun nak menyuruh kepada kita bila huruf tu fathah, mulut tu kena buka. Fathah tu maknanya buka. Kalau kita baca mulut macam ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia berbunyi tapi ketepatan bunyi itu tak datang. Sebab huruf baris fathah tak buka. Sepatutnya dia kena buka. Allahu la ilaha illahu walau syaa Allahu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, dia tak dapat. Bunyi fathah tu tak dapat. Pasal fathah tu sendiri memberi faham buka. Maka kena buka. Baik. Bila baca huruf-huruf yang berbaris fathah, buka mulut. Dan apabila baca huruf yang baris bawah, kita kena kasrah. Dalam bahasa Arab disebut kasrah. Dalam bahasa Melayu baris bawah. Tapi kasrah itu memberi faham ataupun bila diterjemahkan kasrah, maknanya pecah. Apa yang nak dipecah? Bibir kita ni dipecah. Hi, ni, lil, li, macam tu baris bawah. Li, alhamdulillah, li, bismillahirrahmanirrahim, him, him dengan him, salah. Ataupun malah him, bismillahirrahmanirrahim. Dia betul tapi kurang tepat. Bila kita betul-betul kasrahkan kita punya bibir, bismillahirrahmanirrahim, dia akan datang bunyi yang tepat itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga baris di depan. Orang Melayu sebut depan, orang Arab sebut dhammah. Apa maksud dhammah? Dhammah artinya kumpul. Dhammah tu maksudnya kumpul. Apa yang kumpul? Bibir kita tu dihimpunkan. Dihimpunkan ke depan. Bila baris depan aja macam tu cara bibir kita. Jadi nak baca Quran ni kadang-kadang orang tanya, Ustaz, baca Quran ni nak kena herut-herut mulut ke? Kan? Tuan-tuan, nak herut ke tidak, tengok dia tu baris apa. Kalau baris depan muncung. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Suara melantun juga. Sekejap, saya tutup sikit. Okey, baik. Iyyaka na'budu, na'budu. Kita bu dengan du tu dia muncung. Maghdu, ghairil maghdu. Du muncung. Pasal baris depan. Yang jadi isunya sekarang ialah huruf yang tidak baris depan dimuncungkan. Ini yang jadi masalah dalam bacaan saya tengok. Contoh, orang-orang kita ni kadang-kadang dia ada satu fahaman. Huruf tebal kena muncung. Itu yang sedikit masalah. Sebenarnya huruf tebal tak perlu muncung. Muncung hanya kalau baris depan. Muncung hanya kalau baris depan. Bukan pasal huruf tu tebal, tak. Huruf tu kalau tebal pun, kalau dia baris di atas, tak muncung. Tengok kita baca. Qa, huruf qaf. Qa. Huruf sad. Sa. Sa. Huruf dad. Dha. Tak perlu sampai bo. Bo. Itu salah. Tak begitu sebenarnya. Ya. Dha. Qa. Sa. Kalau dia baris depan, betul. Betul. Kalau dia baris depan. Begitu juga huruf sad. Su. Betul. Tapi yang jadi masalahnya tuan-tuan sekalian, dekat bismillah contohnya.
Orang kita dia nak tebalkan ra tu. Dia nak tebalkan huruf ra tu, dia buat macam mana mulut dia? Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bunyi macam baris depan. Kadang-kadang makmum di belakang tu dengar, dia ni baca macam bunyi nur rahim. Sebenarnya dia tak baca baris, dia tak baca pun nur tu, tapi disebabkan mulut dia tu dia muncung, itu yang bunyi nur tu. Habis macam mana? Ha bawah hi. Jadi kita bunyikan baris bawah betul-betul hi. Bismillahi. Jangan diubah dah. Itulah bunyi hi. Begitu juga bunyi ni. Bismillahi ar-Rahmani. Ni itu mulut kena jom. Pasal dia baris kasrah. Bila masuk kepada ra, jangan muncung ra itu. Pasal apa tak boleh muncung? Pasal ra bukan baris depan. Tak ada suara? Betul ke? Ada suara tak? Ada ramai yang komen tak ada suara. Ada. Ada. Saya rasa itu masalah lain di tempat masing-masing lah. Okey. Ramai yang komen, saya tengok ramai yang komen tak ada suara. So, ramai yang komen balik ada suara lah. Jadi mungkin Tambah hilang-hilang. Masalah punya lain device lah tu. di tempat masing-masing. Tempat masing-masing punya hal lah tu kalau begitu. Lain semua dapat suara. Baik, saya ulang balik. Banyaknya masalah orang kita ni bila baca hir tu dia muncung. Dia buat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Tuan-tuan tengok betul-betul mulut saya macam mana saya buat. Tak muncung pun. Sebab ra yang tebal, untuk tebal, saya dah sebut sebelum ini. Untuk tebalkan huruf ra, yang berperanannya ialah pangkal lidah dinaikkan. Nampak tak? Nak tebalkan ra tu, pangkal lidah yang naikkan. Hir. Bukannya hir. Bukan. Begitu juga ni. Nirra. Bukannya nirra. Bukan. Itu salah sebenarnya. Ya. Baris bawah kekalkan dengan kasrah, iaitu pecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara dia. Ya. Macam tu juga Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Bukannya Allah. Kadang-kadang sampai tertimbul huruf waw. Pernah kita jumpa. Ada seorang tu baca arwah. Dah jadi kenuri arwah itu pula. Arwah. Dia terlampau nak muncung tu. Sampai timbul waw. Itu jadi tambah huruf. Tak pasal-pasal aja. Jadi tuan-tuan perhatikan, ya, huruf depan saja yang muncung. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirra. Itu cara dia. Ya, baik. Kemudian ada lagi huruf yang saya tengok dalam beberapa orang yang baca sebelum ini, huruf yang tidak tebal, tetapi dia bunyi menongkah, terutamanya huruf ain. Huruf ain, dia baca macam mana? Iyyaka bunyi bunyi menongkah. Itu tidak betul. Iyyaka tak betul. Ya. Baik. Ada apa pula komen tu? Dia kata apa tu? Saya layan kejap ni. Kalau boleh semua mute. Okey, betul. Kalau semua mutekan mikrofon, suara saya dia akan tertumpu kepada satu saja. Tapi kalau ada yang buka mic, dia akan rebut-rebut. Suara saya akan pergi dekat orang yang buka mikrofon. Minta kerjasama, semua tutup mikrofon. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, siapa tak nampak gambar saya? Betul tu. Baik, lagi sekali. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, huruf ain. Huruf ain ni jangan ditinggikan bunyi suara. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi tak mau. Huruf ain, huruf istifal. Huruf istifal ni kena rendah.
Masih ada yang buka mic, cuba tolong co-host tolong cari siapa punya mic, tolong tutup. Baik. Baik, tengok ya. Iyyaka na'budu, macam itu huruf ain. Jangan na' tapi na. Iyyaka na'budu. Dia kena huruf istifal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ain. Tengah kerongkong huruf ain. Nasta'in. Masa sebut nasta tu, anginkan ta tu. Nasta. Jangan nasta. Tu kasar. Tak betul itu ta macam tu. Anginkan sedikit sebab huruf ta adalah huruf hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saya tengok. Ya? Satu lagi, bila saya tengok yang baca-baca sebelum ini, ialah pada waladda itu. Waladda. Huruf lam bertemu dengan dad. Di sana huruf lam, huruf nipis. Huruf istifal. Yang kita bincang sifat huruf. Kalau tak ingat sifat huruf tu, pergi ke Telegram tu tengok. Dalam nota tu ada huruf istifal. Lam tu huruf istifal. Huruf nipis. Kita kena baca ghairil maghdubi alaihim wala. Itu bunyi la, jangan tukar, itu bunyi la. Lepas itu baru kita sebut huruf dad yang tebal. Ghairil maghdubi alaihim wala. Jangan kita terlebih-lebih. Kadang-kadang kita nak betulkan huruf dad, tetapi huruf lam yang salah. Apa yang saya dengar di antaranya membaca ghairil maghdubi alaihim walad. Salah itu. Tak mau itu. Lam tetap kena nipis. Ya, jangan awal-awal lagi kita dah tebal. Salah itu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Begitu cara dia. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam chat kita ni ada orang minta, mohon Ustaz jelaskan sifat jahar dan hamas serta kaedah bacaan. Bolehlah insya-Allah. Saya share skrin sekejap. Tuan-tuan sekalian, malam ni saya bincangkan huruf jahar dengan hamas insya-Allah. Baik. Ini hukum roh, sifat huruf. Okey. Ya, tuan-tuan boleh dapat nota ni dalam kita punya Telegram ya. Mana-mana yang ni ataupun kalau nak senang tuan-tuan print ya. Tapi banyaklah dia guna warna tu. Kalau print pakai print yang pakai cartridge yang tu letihlah warnanya. Tapi tuan-tuan boleh tukar kepada hitam putih ataupun tuan-tuan pergi je mana-mana tempat print tu, boleh keluarkan gambar dia, lagi senang nak rujuklah. Okey. Jadi malam ni saya nak tunjuk huruf yang berkaitan dengan ni dia. Tuan-tuan balik sekarang tengok kita punya Telegram tu, cari nombor 19 dengan 20. Setiap tajuk dalam nota tu saya ada letak nombor warna merah tu. Ada nombor-nombor tu menunjukkan satu tajuk. Nombor 19 tu nak bagi tahu huruf jahar. Nombor 20 tu nak bagi tahu huruf hamas. Apa dia huruf jahar tuan-tuan? Huruf jahar ni saya bagi satu perkataan mudah saja. Bila sebut huruf ni, jangan ada angin. Jangan ada angin. Yang saya duk jumpa selalu, orang kita ni kalau baca huruf jim, berangin dia baca. Alam yaj'al. Tak betul. Huruf jim tak ada angin. Dia suara. Qalqalah tu suara. Alam yaj'al, bukannya yaj'al, bukan. Begitu juga huruf qaf. Huruf qaf yang titik dua tu. Orang kita kadang-kadang dia baca berangin huruf qaf. Dia bercampur dengan huruf kha kadang-kadang. Qaf tu dia baca iqra. Mana ada angin huruf qaf? Huruf qaf huruf jahar. Huruf jahar ni semua tak ada angin.
Huruf alif, ba, jim, dal, zal, ra, zai, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Huruf-huruf ni dalam semua keadaan tidak ada angin. Ingat, jangan anginkan huruf-huruf tu. Baik. Tetapi lawan dia atau baki dia, tuan-tuan kalau tengok tu, yang warna hijau tu alif di atas. Di bawah sana warna peach. Warna peach tu bawah tu untuk huruf hamas tak ada alif kat situ. Ba pun sama, dia berada dekat warna hijau, dekat warna peach tak ada ba. Dekat atas sana warna hijau tak ada huruf ta, tapi dia turun ke bawah huruf ta. Huruf ta pun begitu turun ke bawah pada hamas. Maknanya tuan-tuan, dalam huruf kita alif sampai ya tu kita pecah kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama huruf-huruf jahar, iaitulah huruf yang warna hijau tu, semua huruf tu. Bahagian yang kedua ialah huruf hamas, yang baki daripada huruf-huruf jahar, yang selebihnya yang tak tertulis dalam kotak-kotak pada huruf jahar tu, cuba tengok, dia akan ada di bawah tu. Jadual saya tu tuan-tuan tengok macam itu. Ya, huruf-huruf lain pun sama juga di bawah sana, ada isti'la, istifal, itba', infitah, semua saya buat macam itu. Susunan huruf kolom-kolom yang saya buat itu nak memudahkan tuan-tuan supaya berlaku alif bata itu berpecah bahagian antara huruf jahar dengan huruf hamas. Jadi huruf-huruf hamas yang 10 itu huruf ta, huruf tha, huruf ha, huruf kha, huruf sin, shin, sad, fa, kaf dan ha. Ada 10 semuanya. Ke-10 itu dianginkan dia. Tuan-tuan kena faham, angin tu angin yang macam mana? Angin dengan maksud angin yang sengaja dihembus. Macam mana? Angin yang sengaja dihembus. Dengan erti kata lain, kalau tuan-tuan tak sengajakan angin tu, dia tak keluar. Cuba tuan-tuan buat huruf ta, matikan. Jangan keluarkan angin. At. Tak jadi. Dia mesti kita yang buat teh. Teh itu kita yang teh kan. Kita yang hembuskan. Angin yang sengaja dihembus. Begitu juga huruf kaf. Kadang-kadang kita dengar orang baca kan. Huruf kaf. Yastakbirun, yastakbirun. Tak betul lah. Dia kena sengajakan angin itu. Yastak. Kena sengaja. Baik. Cuma berbeza sedikit lah. Kalau huruf itu berbaris, anginnya taklah banyak sangat. Ada tak? Ada, tetap ada. Tapi nisbah ada tu sikit, tak banyak. Tapi kalau huruf itu mati, ya dia banyak sikit angin dia. Bolehlah kuat sikit. Nampak tak? Jangan sama banyak. Kalau dia berbaris tak banyak, kalau dia mati baru banyak. Contoh yang saya bagi dalam saya punya skrin tu, contoh bismillah. Kalau tuan-tuan tengok dekat bismillah tu, berapa huruf yang berangin? Huruf yang berangin ada 4. Itu saya buat panah tu. Sin, ha, ha. Bila kita bismillah, ada angin. Bismillahi, ada angin juga. Hi, ada angin. Rah, ada angin. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ada angin. Contoh tabarakalladzi. Yang mana ada panah-panah tu, semua huruf hamas. Yang tidak ada panah, itu semuanya huruf jahar. Jadi bila huruf hamas, pastikan dia angin. Ta, tabaraka, ada angin. Tabaraka, tabarakalladzi biyadihil mulku. Ku, ada angin. Ku, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli ada angin. Kulli. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu contoh huruf-huruf jahar dan juga huruf-huruf hamas. Jadi dalam Fatihah kita, tuan-tuan dah ingat ni huruf-huruf jahar ni, mudah-mudahan ingatlah. Tuan-tuan nak ingat ni, tuan-tuan jangan hafal huruf jahar tu. Tuan-tuan hafal huruf hamas sikit. Huruf hamas tu sikit. Jadi yang baki tu semua huruf jahar.
Hafal huruf hamas. Ada dalam seni kata ataupun dalam kita punya syair dia kata apa? Fahathahu syakhsun sakat. Siapa hafal itu baguslah. Fahathahu fa ha tha ha syakhsun huruf shin kha sad sakat sin kaf ta. Itu cukup juga 10. Susunan macam tu senang ingat. Fahathahu syakhsun sakat. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita baca Fatihah, di antara tempat yang perlu kita letak angin di mana? Yang selalu orang kita ni kadang-kadang lupa ada angin. Huruf kaf katakan. Mana? Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta. Tu nasta. Dekat ta tu. Kena ada angin lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka ka. Ada angin. Huruf hamas lah tu. Nampak tak? Tapi huruf dad janganlah ada angin. Dekat waladhdallin tu kadang-kadang kita jumpa orang baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada angin. Tak betul lah macam tu. Huruf dad mana ada angin? Sebab dia huruf jahar. Jadi pastikan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan anginkan dia. Tak betul huruf dad ada angin. Itulah sedikit penerangan saya mengenai huruf jahar dan juga huruf hamas. Dan saya pun dah tak mau kongsi lagi tentang ceramah ini. Saya nak buka peluang untuk pertanyaan dan juga untuk siapa-siapa yang nak baca. Kita minta siapa yang nak baca dia angkat tangan. Angkat tangan. Bukan angkat tangan dalam kamera tu. Pergi kepada reaction bawah tu ada gambar angkat tangan. Saya nampak tangan. Ya, sila. Ustaz Abdullah bin Manjung sana. Silakan Ustaz lah. Nak tanya ke? Nak baca Ustaz lah? Nak baca Ustaz. Nak baca. Kami ni orang Selama tuan-tuan. Orang petani. Taklah ni orang petani. Kami sembang petani lain. Dia bunyi lain sikit. Okey, silakan tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taklah, cuba baris bawah tu ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh, bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama juga Ustaz lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terendahkan sikit. Bunyi istifal. Dua tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayuh, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ na' tu. Jangan tinggi, jangan bunyi na'. Rendahkan bunyi suara tu. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, sama juga Ustaz lah huruf ain. Siratal ladzina an'amta ta'a dengan ta'a rendahkan suara tu huruf istifal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayuh, bagus. Terima kasih Ustaz lah. Alhamdulillah. Okey. Ada tanya apa kan Ustaz lah? Tak ada apa-apa. Okey tu, terima kasih nah. Okey. Semangat bacaan baik sebenarnya bacaan tu, cuma kita upgrade bagi comel sikit je. Okey, terima kasih. Silakan Ustaz Syahrul Rashid. Boleh Ustaz? Ustaz? Boleh dah. Silakan. Ustaz Syahrul Rashid ni dari mana Ustaz? Tanjung Piandang. Bukit Gantang. Tanjung Piandang. Tanjung Piandang. Oh, sana tu dia. Silakan. Bila sebut Tanjung Piandang tu nampak muka Al-Banjari tu nampak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba Ustaz ulang balik Ustaz. Dia putih-putih. Saya tak berapa nak ni. Ar-Rahman tu ulang. Dia putih. Suara tenggelam. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir tu Ustaz. Cuba baiki nir tu. Bagi clear sikit lagi sabdu dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz baca tu okey saya rasa. Saya dengar tapi dia macam tenggelam timbul sikit-sikit lah. Mungkin line belah Ustaz sana sangkut-sangkut kot. Nah, tapi secara kasarnya saya dengar lah. Saya dengar boleh lah insya-Allah lah. Nah, tapi tak apa clear lah. Okey, terima kasih Ustaz Syahrul nah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Silakan sahabat kita Syawal Hamdan. Silakan Syawal Hamdan. Ustaz Syawal Hamdan ni dari mana tak tahu. Ustaz Syawal boleh? Dari botol Ustaz. Dari botol. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, Ustaz Syawal, B tu jangan bil. B. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, sekejap ya, kita ada gangguan muzik tu. Siapa yang pasang minta tolong offkan gangguan sedikit. Belajar ni tolong-tolonglah offkan apa-apa yang patut. Kita belajar ni. Okey, terima kasih. Semula Ustaz Syawal Ustaz buat lagu Nahawan tu. Bagus tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Ustaz Syahwal, saya minta ulang balik siratal ladzi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Boleh dah. Cuma kalau cuba baiki sedikit dekat waladha tu. Apabila selesai saja dha 6 harakat, kita nak masuk lam tu kan. Nak masuk lam tu cuba letak suara tu macam meninggi sikit. Orang panggil an-nabar dalam istilah. An-nabar ni apa? Meninggikan sedikit suara. Suara tu macam tertimbul sikit. Tengok saya buat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu. Dallin. Tu. Cuba semula siratal ladzi, tak perlu kuat sangat. Naik sikit saja. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baik. Terima kasih. Ya, okey. Terima kasih, Ustaz. Baik, kita bagi kepada Ustaz Muhammad Hamid sana. Silakan Ustaz Hamid. Ustaz Hamid dari mana ni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ipoh Perak. Dari Ipoh Perak. Masjid mana tu? Masjid Raja Nazrin Shah. Oh, dekat ni je. Awak kat Medan Gopin ni ha. 1 kilo tak sampai. Silakan. InsyaAllah saya akan baca dan ada 3 soalan insyaAllah. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah. Bacaan baik. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya ada 3 soalan Ustaz. InsyaAllah kalau saya boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab, jawab sendirilah kau. Silakan. Yang pertama berkenaan tentang huruf hamas. Dalam saya ada terdengar lah, ada yang membaca huruf hamas ni dia terlebih angin dia tu. Contohnya ca, dia bunyi ca, dia bukan ca. Dan huruf-huruf lain. Itu soalan yang pertama. Okey. Dan yang kedua berkenaan tentang getaran di huruf ra ataupun tasydid. Mungkin tak boleh syarah tu dulu mungkin insya-Allah. Okey. Lagi satu. Lagi satu berkenaan tentang bacaan selepas amin ketika beramai-ramai. Adakah kita ikut imam ataupun membaca ikut suka kita je? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih banyak Ustaz. Elok.
Tu ke Ustaz Muhammad Hamid. Semua tak payahlah. Okey. Yang soalan ada gangguan Yang lain suara tolong mute ya. Yang lain tolong mute. Tolong Eh, tutup campur. lah mute kan. Orang kita belajar ni. Sekejap. Sila Ustaz Muhammad Hamid, soalan yang ketiga tu saya terganggu dengan ni. Apa nak tanya Amin tadi? Ustaz tak buka mic tu. Mikrofon Ustaz. Muhammad Hamid. Ya, minta maaf Ustaz. Okay. Yang amin tu kan imam baca amin, kan kita ikut beramai-ramai. Jadi adakah kita ikut imam ataupun sukati kita nak baca apa-apa? Kadang-kadang dengar antara jemaah amin tu sampai 4, lepas tu min tu sampai 6. Mungkin Ustaz boleh syarah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Baik. Soalan yang pertama mengenai terlebih sangat angin. Baik, dari segi bacaan itu sebenarnya kalau terlebih sangat angin selagi dia tidak sampai jadi huruf lain, tak ada masalah lah. Tapi tak elok lah, lebih tak elok. Mubalaghah, lebih-lebih sangat. Tak mau. Macam cakap huruf ta yang orang kita kadang-kadang dia suka tambah angin tu sampai jadi sin. Ini masalah. Contoh dia baca huruf tabat kan dia baca. Tabat yada. Itu dah jadi sin. Tak mau. Itu lebih sangat tak mau. Dia angin sikit aja. Tabat. Jangan sampai jadi huruf lain. Ataupun huruf ta juga kadang-kadang dia baca sampai terkeluar bunyi ta'atish dia panggil. Apa ta'atish? Baca orang bersin. Tabat yada. Tu pun tak betul tuan-tuan sekalian. Tak perlu kita terlampau lebih sangat. Okey, cukup saya cerita hal itu saja. Tuan-tuan kiaslah sendiri yang lain. Baik, yang kedua, getaran huruf ra. Huruf ra ni getarannya sekali sahaja. Jangan lebih, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak betul. Tak mau. Sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Alhamdulillahi rabb. Satu je. Jangan Alhamdulillahi rabb. Itu lebih sangat huruf. Tak mau. Sekali sahaja getaran dia. Baik. Tentang amin ini bacaan sunat. Yang mana ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang sama bacaan imam dengan baca amin imam dia tu, terampun dosa. Itu kita sedia maklum hadis itu. Cuma dari segi soalan tadi nak bincang tentang panjang pendek itu. Tuan-tuan sekalian, amin ini bukan Al-Quran. Itu yang pertama. Bukan Al-Quran. Bila bukan Al-Quran, dia tidak terikat dengan tajwid. Tak ikat. Dia kita boleh baca bil mad, boleh baca panjang. Amin. Boleh nak baca 2 harakat pun. Amin. Boleh 2 harakat boleh. Tapi dia tidak terikat dengan hukum tajwid dari sudut itu. Mudah-mudahan apa yang kita duk buat selama ni di Masjid Surau tak ada masalah bagi saya. Sebab amin yang ada ni dia tu boleh baca bil mad, boleh baca panjang sebenarnya. Tak mesti 2 harakat. Ada orang kata mat badal 2 harakat lah. Dalam kitab tajwid dia bagi tahu bil mad. Dalam kitab fiqh dia bagi tahu bil qasr dan bil mad. Boleh baca 2 wajah. Bil qasr, qasar situ bukan maksud pendek. Qasar itu maksudnya 2 harakat. Tuan-tuan kena belajar ilmu tajwid. Kalau dia sebut qasar, maksudnya 2 harakat. Kalau dia sebut bil mad, itu maksudnya lebih daripada 2. So kita baca amin pun betul. Amin pun betul. Tak ada isu sana sebenarnya. Baik, terima kasih di atas soalan. Mungkin saya bagi kepada, terima kasihlah Ustaz Muhammad Hamid. Sarati. Ya saya. Sarati nanti bagi laluan sekat Tuan Nik Hashim Abdul Ghani. Dia kata dah banyak kali tekan angkat tangan tapi turun balik tangannya. Mungkin nak mencuba tu. Banyak kali dah cuba dia kata. Ya, okey. Nik Tak Hashim apa, kita Abdul bagi terus saja. Kita bagi terus kat dia. Nik apa? Nik Hashim. Tuan Nik Hashim Abdul Ghani kalau nak cuba sebab dia kata banyak kali dah. Silakan. Ramai yang angkat tangan tu saya nampak, tapi kemampuan masa saya itulah terbatas sangat. Silakan Tuan Nik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ni Tok Imam kita dah handal dah. Allah. Banyak yang betul Ustaz. Mika dah jadi Tok Guru dah. Silakan. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuba Ustaz Nik cuba dekat lam tu, dal tu bagi ada an-nabar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba sekali lagi Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aiwah, bagus. Terima kasih. Okey dah Ustaz Okey, Ustaz ada nak tanya sikit boleh ya? Silakan. Okey. Berkaitan dengan ada semalam ada dalam FB Live lah sebab tak dapat masuk dalam Zoom. Okey, berkaitan dengan wakaf ketika setiap terutama dalam surah Fatihah lah. Kita wakaf, lepas tu ada setengah orang tu anda pernah dengar bila nak sambung ayat yang seterusnya tapi masih lagi menggunakan nafas yang sama. Adakah kaedah tu macam mana Ustaz? Mohon pandangan Ustaz. Okey, terima kasih. Begitu juga dalam ruangan chat kita ni ada soalan tuan-tuan sekalian. Jadi saya gabungkan sekali lah dengan yang Ustaz Nik punya ni. Ya, apa soalan dia? Dia kata, Ustaz, bacaan Fatihah mana yang terbaik? Satu persatu atau bacaan bersambung? 2 atau 3 ayat? Dan yang terus dalam bacaan satu nafas. Baik, tuan-tuan sekalian, sudah tentu apabila soalan itu ditanya, bacaan yang terbaik ialah bacaan satu ayat dan kita ambil nafas. Itu bacaan yang terbaik. Tak ada khilaf. Semua setuju macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti, ambil nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti, ambil nafas. Maliki Yawmiddin. Sampai habis. Berhenti dan ambil nafas betul-betul. Itu adalah bacaan yang terbaik dalam semua-semua bacaan. Baik. Namun begitu, masalahnya ialah kadang-kadang ada juga orang nak sambung, nak berhenti. Baik. Kalau nak sambung, sambung betul-betul. Cuma bila sambung itu sedikit kerugian. Kenapa? Kerana apabila kita berhenti, sebenarnya tuan-tuan berhenti itu dapat pahala. Berhenti itu bukan berhenti saja tu. Berhenti itu kutip pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti ambil nafas tu dapat pahala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti ambil nafas dapat pahala. Sebab apa saya kata begitu? Kerana memang ada Nabi membaca satu ayat dia berhenti ambil nafas. Berhenti satu ayat ambil nafas. Al-wuqufu ala ru'usil ayat sunnah. Berhenti pada tiap-tiap kepala ayat itu sunnah, merupakan yang Nabi buat. Jadi kita berhenti tadi pasal apa? Mengikut sunnah Nabi. Nabi berhenti, kita pun berhenti. Sunnah. Jadi tuan-tuan berhenti itu ikut sunnah, maka dapat pahala. Itu yang terbaik. Cuma kalau nak sambung-sambung juga, yang terbaiknya, bukan salah tuan-tuan ada satu nafas, bacalah. Tak salah pun. Bukan kata Fatihah. Satu Quran tu pun, kalau tuan-tuan ada nafas, silakan sambunglah satu nafas Quran. Balun, boleh. Cuma dalam Fatihah, kalau nak sambung dan nak berhenti, yang terbaiknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Berhenti ambil nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti ambil nafas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tapi tak berhenti itulah, saya tak cukup nafas. Saya cuma nak bagi tahu, kalau tuan-tuan baca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, boleh sambung begitu. Bukan tak boleh sambung, tapi yang terbaik cara berhenti macam itu, pasal itu dia panggil waqaf tam. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tajwid, dia ada membincangkan masalah waqaf, dia panggil waqaf tam. Apa maksud tam? Waqaf tam ialah waqaf selesai dari segi i'rab bahasa Arab, dan juga selesai dari segi makna, dah tak ada gantung-gantung lagi dah makna dia. Tempat yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu ihdina sampai waladdallin. Itu cara yang terbaik kalau nak sambung dan nak berhenti untuk bacaan surah Fatihah. Baik, tapi yang Ustaz Nik tanya tadi, dia macam nak berhenti tapi tak ambil nafas. Bacaan begitu masih sah kerana dia tidak merosakkan apa-apa, cuma makruh bacaan itu. Bacaan itu makruh. Dia jadi hukum saktah ya Ustaz situ. Setelah orang macam buat saktah saghir lah, tapi dia tak merosak, dia bukan lahan jali. Bukan lahan jali. Bila bukan lahan jali, dia tidak merosakkan salat. Masih sah salatnya. Okey, cuma makruh lah bacaan tergopoh-gopoh begitu. Okey, terima kasih Ustaz Nik. Ya, kita bagi kepada Tuan Zainuddin. Saya tengok macam dah lama nunggu tu. Nak baca ke Tuan Zainuddin? Angkat tangan tu. Kalau tak, nak baca ke tak? Mikrofon tak buka Tuan. Tuan mikrofon tak buka. Dah. Klik. Touch ada. Touch dekat skrin tu. Dia naik gambar. Dah boleh dah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Zainuddin, cuba upgrade sedikit huruf ra sabdu tu. Dua-dua ra sabdu tu. Bagi nampak sabdu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah, nirra. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya kurang puas pada nirra Tuan. Semula. Ar-Rahmanirra. Nirra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal huruf nun di hujung. Nasta'in. Semula Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak payah muncung. Kalau nak muncung bukan macam itu. Kalau nak muncung macam ini, tengok mulut saya. Kalau nak muncung juga macam ni. Bagi habis dulu nun tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu je. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Tuan Zainuddin, saya minta ulang balik siratal ladzi tapi berhenti pada alaihim sebab ada benda saya nak baiki situ. Cuba semula siratal ladzi berhenti alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Huruf ain, Tuan. An'amta 'alaihim. Huruf ain tu jangan herit, jangan an'am. Huruf nun tu bagi clear. Siratal ladzina an'amta. Semula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, bagus. Terima kasih ya. Tuan Zainuddin dari mana ni? Bukit Putam, Selama Perak. Selama Perak? Ya, mesti itu ya. Bukit Putam, Selama Perak. Oh, okey, terima kasih tuan. Iya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum. Silakan kita bagi kepada Ustaz Zul Kamal Zulkifli. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anta dari mana ni? Saya nak baca. Saya Bagan Tiang, Tanjung Pendang. Dekat kan? Takkan baca dah malam tu? Yang tu kan? Orang lain ya? Tak apa, zila saja. Dia Bagan Tiang lah, tapi dia Bilan. Malam tu Bagan Tiang lah, aku tak ingatkan sama dia. Tak apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hi dengan ni. Alhamdulillah. Hi dengan ni. Bagi jadi hi dengan ni. Bagi bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na tu jangan tinggi, jangan iyyaka na. Tak mau na, tak mau. Rendahkan suara. Iyyaka na'budu na, bukan na. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Terima kasih saudara Zulkamal Zulkifli dari Bagan Tiang. Baiklah, jadi memanglah saya nampak ramai sangat yang duk angkat tangan. Nak buat macam mana? Masa ni Tuhan bagi lagu tu dah. Kita ni ramai lagi. Saya pun kesian juga tu. Ada tunggu lama dah kan. Tapi masa sangat tidak mengizinkan. Mungkinlah saya terima seorang lagi lah saya bagi. Siapa dia tak tahu, nak tengok muka mana ada senyum-senyum tu. Tu Masjid Ubudiah tu. Tulis Masjid Ubudiah. Siapa dia? Ada nama tak ada? Ada Masjid Ubudiah dia tulis. Ni ustaz pakai baju putih ni. Nama apa ustaz? Masjid, tu lah ada senyum-senyum ni. Masjid Ubudiah. Tu sebelah dia ada pakai baju kuning duk gendap-gendap ni. Siapa dia tu? Betul tu Ahmad Faizal bin Mak Yusof tak? Sila tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak baca ke nak tanya ke apa ke? Nak baca ustaz insya-Allah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayuh, bagus. Terima kasih. Bacaan yang baik, tidak ada masalah tuan. Okey. Terima kasih ya.
Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, masa kita ni dah cukup 10.30 dah. Jadi saya dengan itu mohon maaflah tak dapat nak layan semua yang ada ini yang duk angkat tangan lagi. Jadi insya-Allah kita ada lagi 4 siri. 4 siri lagi. Kita tak baca pun surah lain, duk kira Fatihah aja. Kan? Tahiyat pun tak dan, ayat lazim pun tak dan. Nampak? Tengoklah setakat mana dan nanti 4 siri lagi. Baiklah, dengan itu saya serah semula kepada Al-Fadhil Ustaz Atiqullah untuk mempengerusikan seterusnya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ada ke Ustaz Atiqullah? Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Gila, Ustaz tu cakap dulu. Kita bagi Ustaz Atiqullah cakap sikit. Dia ada Terima kasih Ustaz. nak terima kasih nanti kejap. Bagi Ustaz Atiqullah cakap dulu sekejap ya. Keempat. Jadi insya-Allah kita ada 4 lagi sesi berbaki untuk minggu depan dan minggu yang seterusnya, setiap Isnin dan Selasa untuk bulan September ni insya-Allah. Jadi saya kira bab kata Ustaz Radhi tadi, kita mungkin tak dapatlah untuk menjawab semua soalan-soalan yang dikemukakan, dan tak mungkin juga untuk memberi peluang ramai yang baca sebab masa kita terhad, dan kehadiran juga penyertaannya saya kira sebenarnya untuk Zoom dan Facebook 500 lebih ya. 300 lebih di ruangan Zoom, dan Facebook ada 100 lebih. Jadi 500 lebih. Memang ramailah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk yang selepas ni, minggu-minggu yang ke depan ni, tuan-tuan saya pohon untuk printkan terlebih dahulu nota pengajian ini, insya-Allah lebih memudahkan lagi untuk kita merujuk semasa Ustaz Radhi menerangkan tentang hukum-hukum di dalam bacaan kita tu insya-Allah. Dan saya kira sekadar itu sahajalah. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran tuan-tuan setiap sesi ya, sebagaimana yang saya sentiasa ingatkan, dari hari ke hari, minggu ke minggu insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan untuk sesi ke-5 dan ke-6 insya-Allah. Isnin dan Selasa 9.30 malam macam biasa temu janji kita. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita menutup sesi pengajian kita pada malam ini. Kita menangguhkannya dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz semua. Menghalalkan ilmunya. Jazakallah. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.